Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam antologi Sejadah Rindu tingkatan 5, iaitu sebuah sajak. Sajak yang kita pilih pada hari ini ialah sajak yang ketiga, iaitu sajak Erti Hidup Bererti oleh Teo Wei Sing. Baik, kita lihat ini sajaknya. Ada 3 rangkap sajak, di mana apabila kita belajar sajak, sudah semestinya murid kena tahu bagaimana cara untuk mendeklamasikan sajak. Kita lihat rangkap yang pertama, saya beri contoh, nanti awak boleh cuba untuk mendeklamasikan sajak. Aku selalu didatangi malam sepi, bagai kalung yang melingkari leherku, tidak berubah keesokan hari. Siapa yang akan menjengukku? Keluh seorang tua sunyi. Itu contoh macam mana kita nak mendeklamasikan sajak. Sebenarnya ada pelbagai cara untuk mendeklamasikan sajak. Kita lihat sajak secara keseluruhannya. Ini rangkap kedua dan rangkap ketiga. Jadi kita nak kaitkan rangkap demi rangkap dengan maksudnya. Jadi kita lihat rangkap yang pertama sekali lagi. Aku selalu didatangi malam sepi, bagai kalung yang melingkari leherku, tidak berubah keesokan hari. Siapa yang akan menjengukku? Keluhan seorang tua sunyi. Jadi apa maksud dalam rangkap yang pertama ini? Kita lihat maksudnya. Dalam rangkap pertama, penyajak berasa sunyi dan sepi pada setiap malam. Keadaan itu tetap tidak berubah pada keesokan harinya kerana tiada sesiapa yang datang untuk menziarahinya. Maksud keseluruhannya ialah penyajak dirasa sangat sunyi sebab tidak ada siapa pun yang datang menziarahinya, tak ada siapa pun yang datang menjenguknya, walaupun anak kandungnya sendiri. Rangkap yang kedua. Kita pergi pada rangkap yang kedua. Keheningan, tasik, kehijauan rumput hanya menjadi bayangan. Di penjuru ruang zaman, cinta dalam rahim dirupai, dari sulung ditendang ke bongsu, dari angah ditendang ke sulung balik. Ku cari erti hidup, menderita mengerang sakit, berdiri tanpa ruang. Kita lihat pula maksud rangkap kedua. Baik, dalam rangkap yang kedua, penyajak mengenang kembali masa lalunya. Namun cinta tersemai sejak dalam rahim lagi telah dilupakan oleh anak-anaknya. Lantas penyajak mencari semula erti hidup sewaktu dirinya menderita sakit dan keseorangan. Dia berasa kesal akan sikap anak-anaknya yang mengabaikannya. Dan di sini kita dapat lihat di mana tersemai sejak dalam rahim. Cinta yang tersemai sejak dalam rahim itu ialah dalam rahim itu adalah anak-anak yang dikandungnya. Anak yang sulung, anak yang kedua, anak yang ketiga, sampailah kepada anak yang bongsu. Tapi penyajak rasa sangat kesal sebab anak-anaknya yang ramai tadi mengabaikannya. Jadi kita lihat pula maksud rangkap yang ketiga. Aku bagi mereka tiada makna. Anakku, bakaku, baik setia mahupun derhaka, semoga disirami benih keinsafan, menjadi penawar dalam hati, embun cinta atasi angin dingin. Jangan terpegun, ada yang mati, ada yang hidup, tiada yang kekal kecuali Tuhan. Jadi kita lihat apakah maksud rangkap ketiga. Baik, dalam rangkap yang ketiga ini, penyajak berasa bahawa dirinya tidak bermakna kepada anak-anaknya. Namun demikian, penyajak sentiasa berdoa agar anak-anaknya diberi keinsafan supaya kesedihannya terubat. Dan penyajak juga sedar bahawa tiada yang kekal kecuali Tuhan. Jadi secara keseluruhannya, maksud daripada rangkap pertama, rangkap kedua dan rangkap ketiga ialah penyajak berasa sangat sepi, berasa sangat sunyi
kerana dia tinggal berseorangan, tidak dilawati atau tidak diziarahi oleh anak-anaknya. Okey, walaupun anak-anak itu anak kandungnya sendiri. Okey, dari siang dia tunggu ke malam, dari malam dia tunggu ke siang, tapi anak-anaknya tetap tidak menjenguknya. Namun begitu dia tetap berdoa, okey, supaya anak-anaknya diberi keinsafan. Dan penyajak juga sedar bahawa tidak ada yang kekal kecuali Tuhan. Okey, jadi itu adalah maksud keseluruhan sajak erti hidup bererti. Jadi kita lihat pula, okey, tema sajak, okey. Sajak ini bertemakan kesunyian yang dilalui oleh warga tua yang sentiasa menambahkan kasih sayang daripada anak-anaknya serta berharap anak-anaknya datang menjenguknya. Okay, sebab itu kalau ikutkan huraiannya, okay, penyajak dia rindukan kasih sayang daripada anak-anaknya yang dikandungnya sejak dari dalam rahim dia, tetapi dia tetap berdoa, okay? Walaupun anaknya tidak datang menjenguknya, dia tetap berdoa dan berharap agar anak-anaknya datang menziarahi dirinya. Okay, itu tema sajak. Baik, seterusnya kita beralih kepada bentuk sajak. Okey, bila kita belajar sajak, kita kena tahu apakah bentuk sajak. Baik, sajak ini berbentuk bebas ataupun tidak terikat. Okey, kenapa kita kata sajak ini berbentuk bebas ataupun tidak terikat? Kerana terdiri daripada 3 rangkap. Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah tidak sama, iaitu antara 7 hingga 11 baris. Okay, setiap baris mempunyai 2 hingga 6 patah perkataan. Setiap baris terdiri daripada 4 hingga 13 suku kata dan rima akhir sajak tidak sama. Okay, jadi sajak ini adalah berbentuk bebas. Baik, seterusnya kita lihat kepada persoalan sajak. Okay, apabila kita menulis persoalan, pastikan ada perkataan persoalan dalam jawapan yang kamu kena berikan. Okay? Sekiranya bila soalan bertanyakan tentang persoalan, tidak ada perkataan persoalan, bermakna ia adalah salah. Jadi persoalan yang pertama adalah persoalan harapan orang tua yang tetap sayang akan anak-anaknya. Okay? Persoalan yang kedua ialah persoalan ikatan kekeluargaan yang semakin longgar. Ini kita dapat lihat yang anak-anak dia tidak datang menjenguknya. Okay? Sebab itu ikatan kekeluargaan itu dirasakan oleh warga tua ini, okay, sangat longgar. Okay, seterusnya persoalan kesunyian hidup yang dirasai oleh warga tua. Okay, biasanya warga tua, mak atau ayah yang tinggal di kampung berasa sangat sunyi kerana anak-anak tidak menjenguknya atau tidak menziarah mereka di kampung. Okay, mungkin sebab terlalu sibuk bekerja ataupun dengan halangan-halangan yang lain. Dan persoalan yang keempat ialah persoalan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Sepatutnya anak-anak perlu menjenguk, perlu menziarah ibu bapa mereka ataupun sekurang-kurangnya menghubungi ibu bapa melalui telefon, bertanya khabar dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah 4 persoalan yang saya berikan dalam sajak erti hidup bererti. Baik, seterusnya kita lihat kepada gaya bahasa sajak. Okay, gaya bahasa ini kita ada gaya bahasa dan kita ada unsur bunyi sebenarnya. Okay, gaya bahasa yang pertama ialah hiperbola. Okay, hiperbola ialah kiasan yang berlebih-lebihan ataupun yang melampau-lampau. Contohnya dari sulung ditendang ke bongsu. Perkataan ditendang itu menunjukkan ia adalah hiperbola. Okay, seterusnya sinkop. Sinkop ialah singkatan sesuatu perkataan. Contohnya anakku, bakaku. Okay, anakku, bakaku. Ku itu disingkatkan, sepatutnya adalah aku. Baik, seterusnya ialah metafora, perbandingan bersifat konkret dan bersifat abstrak. Okay, contohnya semoga disirami benih keinsafan.
Baik, seterusnya unsur bunyi. Okey, masih lagi dalam gaya bahasa tapi kita panggil dia unsur bunyi. Ada dua unsur bunyi iaitu asonansi dan aliterasi. Okey, asonansi ialah pengulangan bunyi huruf vokal. Okey, vokal. Okey, kalau kamu masih ingat vokal ialah A, E, I, O, U. Jadi ada pengulangan vokal. Contohnya di penjuru ruang zaman, okey, di mana dia mengulangkan vokal A, okey, di penjuru ruang zaman. Ada 3 pengulangan huruf ataupun vokal A. Dan seterusnya unsur bunyi yang kedua iaitu aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi huruf konsonan. Okey, huruf konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Okey, apa yang selain daripada A, E, I, O, U itu ialah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y dan Z. Jadi contohnya di situ dia tulis hanya menjadi bayangan, dia ulang konsonan N. Okey, hanya menjadi bayangan. Okey, ada 4 perulangan konsonan N. Okey, jadi itu antara gaya bahasa yang terdapat dalam sajak erti hidup bererti. Baik, seterusnya kita pergi kepada nilai sajak. Bila kita sebut tentang nilai ialah perkara yang baik-baik yang kita boleh dapat daripada sajak. Okey, nilai yang pertama ialah nilai keinsafan. Bila kita menulis nilai, kita kena buat satu perkataan saja iaitu nilai keinsafan. Okey, kita letak tanda nokta, kemudian baru beri contoh. Okey, nilai keinsafan contohnya kesedaran dan keinsafan warga tua bahawa hanya Tuhan yang kekal. Baik, seterusnya ialah nilai kasih sayang. Okey, contohnya kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak tetap utuh walaupun mereka diabaikan oleh anak-anak. Dan seterusnya nilai ketabahan. Contohnya ibu bapa tabah mengharungi kehidupan seorang diri tanpa dipedulikan oleh anak-anak. Okey, jadi itu antara 3 nilai yang saya letakkan dalam sajak erti hidup bererti. Dan akhir sekali kita lihat kepada pengajaran sajak. Okey. Pengajaran yang pertama, kita hendaklah sentiasa sedar dan insaf bahawa kehidupan ini bersifat sementara agar kita tidak lupa bahawa Tuhan sahaja yang kekal. Okey. Bila menulis pengajaran, kena ada ataupun kena mulakan pengajaran dengan kita hendaklah, kita mestilah, kita ditegah, kita perlulah, kita haruslah dan sebagainya. Sebab itu adalah ayat pengajaran yang perlu kita tulis dalam bahasa Melayu. Okey. Pengajaran yang kedua. Okey, kita mestilah tabah menghadapi ataupun tabah mengharungi hidup walaupun tidak dipedulikan anak-anak agar kehidupan lebih tenang. Okey, dan yang ketiga, kita ditegah bersikap kasar dan menderhaka ibu bapa agar hidup lebih diberkati. Dan tidak lupa juga dalam penulisan pengajaran sajak ini perlu ada perkataan agar, okey, atau supaya, atau demi dan sebagainya. Okey, itu pengajaran, 3 pengajaran yang diperoleh dan itu saja yang kita pelajari untuk sajak erti hidup bererti ini. Sekian, terima kasih.